Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khada'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan saya mendoakan kita semua yang berada dalam ruang solat maupun yang berada di luar Masjid Kota Damansara ini, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam, kerana masih lagi Allah Ta'ala memberi ruang dan peluang serta keizinan kepada kita semua bersama-sama diberi kehidupan buat kali yang seterusnya di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Dan syukur yang tidak terhingga kita ucapkan juga dengan memperbanyakkan, melazimi dengan ucapan kalimah zikir, di antaranya dengan lafaz tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, yang membawa arti segala puji yang layak kami puji hanya kepadamu wahai Allah, kerana masih lagi Allah Ta'ala memilih kita di kalangan hamba-hambanya, sehinggalah ke malam ini untuk sama-sama kita menjadi pilihan, menjadi tetamu Allah, dan kita berada pula dalam majlis yang mana Nabi menyebut mengangkat majlis mereka yang berada dalam majlis ilmu ini seolah-olah mereka ini berada dalam taman-taman syurga. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ta'ala bukan setakat di dunia menjadi tetamu Allah, berada dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan di negeri akhirat esok Allah Ta'ala pilih kita semua untuk sama-sama kita duduk dalam taman syurga yang realiti. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, syukur kerana pada malam ini sekali lagi kita diberi kesempatan untuk bertemu. Saya kira kali kedua lah datang di Masjid Kota Damansara ini. Dan pada pertemuan yang lepas, bulan lepas ya, kita bertemu pada 29 hari bulan 11 yang lepas. Jadi hari ini kita dapat bertemu kali kedua. Sudah pasti pengisian yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan ini satu tajuk ya, yang begitu menarik untuk sama-sama kita dengar dan juga kita mengambil iktibar. Mudah-mudahan
apa yang diceritakan dalam hadis yang saya akan sebutkan sebentar lagi, ya mudah-mudahan yang baik kita jadikan dia sebagai ikutan, dan kalau yang buruk, ya mudah-mudahan perkara tersebut kita minta Allah Ta'ala jauhkan kehidupan kita di dunia yang mana Allah Ta'ala uji macam-macam pada hambanya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, malam ini saya nak bawa tuan-tuan dengan satu hadis yang membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi melihat orang yang derhaka yang bermacam-macam keadaannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, satu hadis yang telah disahihkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala, dan diceritakan sendiri hadis ini daripada sahabat Nabi yang bernama Samurah bin Jundab. Bismillahirrahmanirrahim. An Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhi fayaqul hal ra'a minkum ahadun lailatar ru'ya qala fa in ra'a ahadun ru'ya qassaha fayaqulu ma syaa Allah fasa'alana al-yawman faqala hal ra'a minkum ahadun lailatar ru'ya qulna la. Tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya berhenti dulu setakat itu. Saya akan terjemah sebab hadis ni hampir kat 2 muka surat setengah, ya. Saya risau kalau saya baca sampai habis hadis ni pakai semua khusyuk dan tawa tidur, tidur belaka, ya. Jadi kita baca sikit dan terjemah, ya. Samurah bin Jundab, sahabat Nabi ni meriwayatkan pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari bila mana Nabi semayang, selepas habis Nabi beri salam, Nabi akan melihat, pandang wajah Nabi, melihat wajah sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Dan apakah yang Nabi buat selepas Nabi pandang? Maka Nabi akan tanya kepada sahabat, hal ra'a minkum ahadun lailata ru'ya, ada tak di kalangan kamu yang malam tadi kamu bermimpi dengan satu mimpi? Nabi tanya sahabat semalam, ada tak di kalangan kamu yang bermimpi, ya? Jadi kisah ini diriwayatkan selepas waktu subuh. Nabi pandang sahabat, Nabi tanya, ada tak siapa yang mimpi? Dan kata Samurah bin Jundab, sekiranya ada di kalangan para sahabat yang mengatakan semalam saya bermimpi sekian, maka reaksi Nabi qassaha, Nabi akan cerita apa yang berlaku di sebalik dalam mimpi tadi. Maknanya Nabi SAW mentakbir apa yang dilihat di kalangan para sahabat-sahabat, dan mungkin juga disebut oleh Nabi, mimpi ini tuan-tuan adalah sebagai tanda bagi orang-orang yang mukmin, yang beriman, ya. Baik itu para Nabi alaihimussalatu wassalam, cara Allah Ta'ala nak beri wahyu dia macam-macam jenis, ya. Peringkat sama ada perantaraan Jibril, dan Nabi tengok sendiri malaikat Jibril, ya. Dan ada pula malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu dengan cara menukar rupa paras dia daripada malaikat itu tukar kepada suratul basyariyah, gambaran manusia, dan ada berbentuk macam-macam, ya. Jadi ada juga tanda dan alamat Nabi, para Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mendapat tanda dengan cara wahyu, ya, seperti mana yang kita diceritakan tiap-tiap kali pada bulan Zulhijjah, maka kita sambut Aidul Adha, kan? Maka khatib dia akan cerita tentang bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang dapat wahyu melalui mimpi, yang lalu diberitahu kepada anaknya Ismail, inni ara fil malam, sesungguhnya semalam ayah bermimpi, anni azbahuka, bahawa ayah sembelih kamu, fanzur maza tara, what do you think? Tu bahasa kita lah, orang Jawa macam itulah, ya. Apa pendapat awak? Maka kata Sayyidina Nabi kita, Nabi Ismail alaihi salatu wasalam, dia kata if'al ma tu'mar, buatlah apa saja yang kamu diperintahkan dalam mimpi, sebab dia tahu
bapa ni tuan-tuan adalah seorang nabi dan juga seorang rasul. Dia bukan Haji Ibrahim yang makan medang kedai mamak itu, bukan. Tapi ini Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Jadi sebab itu Nabi kata bagi orang mukmin ni kalau dapat mimpi, itu salah satu daripada petanda alamat. Dan Nabi sendiri mendengar tuan-tuan ya cerita daripada sahabat dalam mimpi, dan Nabi akan takbir. Sebab itu ada seorang ulama yang diberi nama Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini dia karang satu kitab lebih kurang tebal 2-3 inci. Nama kitab dia adalah Tafsirul Ahlam, ya, tafsir mimpi, ya. Jadi saya sempat belilah waktu saya belajar di Mesir. Cuma tak berapa sempat nak baca ni, ya. Sebab tapi tak apa, yang penting ada dulu, ya. Jadi tuan-tuan, tafsir mimpi dan Ibnu Sirin dia letak petanda macam ni, siapa dapat mimpi macam ni, ini maksud dia. Yang ni maksud dia. Jadi bukan semua ustaz dia boleh ada kemahiran tafsir mimpi. Saya sendiri pun tuan-tuan tak pandai nak tafsir mimpi ni. Kalau orang datang tanya kepada saya, tuan-tuan cari orang lain lah, ya. Saya tak pandai. Kalau kena patuk ular saya tahulah, sebab gatal nak kahwin lagi lah tu, ya. Jadi kalau nak cerita tanya sebab kerja di harimau, sebab saya tak pandai, ya. Macam tu, semua kita ni bidang bukan semua kita boleh. Kadang-kadang sahabat kita bagi dia punya perjuangan dia dalam bab perubatan Islam, kan. Dia belajar. Mana-mana ada orang tuan-tuan penyakit misteri yang tak dapat dikesan, ya, melalui rawatan doktor, maka dia akan jumpa ustaz-ustaz ni lah yang baca-baca ruqyah, ya. Dan saya pun tak pandai, tak berapa nak pandai lah, cari orang yang lebih alim lagi. Tapi kalau datang juga dah tak ada, saya baca lah nama itu Sa'umaruddin, kan. Apa-apalah yang saya ingat, kan. Yang penting yakin, itu yang penting sekali, ya. Jadi sebab itu Nabi dia akan takbir apa saja yang berlaku, maka Nabi akan cerita. Sehingga satu hari, maka diriwayatkan bahawa bila mana Nabi tanya kepada para sahabat, ada tak di kalangan kamu yang malam tadi datang mimpi dan aku kalau boleh aku nak cerita? Maka apa reaksi sahabat? Qulna la. Semua di kalangan para sahabat pada malam tersebut, maka tidak ada yang Allah Ta'ala bagi mimpi pada malam tersebut, ya, maknanya semua tidur lena lah, ya. Maka ketika itu Nabi mulalah cerita, qala lakinni, tetapi ra'aitu lailata. Nabi mula cerita, malam semalamnya saya tidur, tiba-tiba datang seorang rajulaini atayani, dua orang lelaki, fa akhadha bi yadi, dan dia pegang kedua-dua belah tanganku, fa akhrajani ila ardil muqaddasah, dan dia pimpin kedua belah tangan aku ni menuju ke ila ardil muqaddasah, bumi yang suci. Kata para ulama muhaddisin, dia kata menuju ke mana bumi yang suci ni adalah di bumi Palestin. Maka ketika itu Nabi pun cerita dalam mimpi tersebut, fa idza rajulun jalisun, aku melihat ada seorang pemuda yang sedang duduk di atas kerusi macam saya ni, wa rajulun qaimun, dan ada seorang lelaki yang berdiri di belakang aku, biyadihi, di tangannya kalub min hadid, dia ada satu pencakuk yang diperbuat daripada besi. Seorang duduk dan seorang berdiri di belakang orang yang sedang duduk tadi. Tapi yang berdiri tadi dia pegang pencakuk dari yang dibuat daripada besi. Macam mana kita nak mudah bayang pencakuk ini? Tuan-tuan, kalau musim korban, kan, selepas kalau kita korban sembelih dia, kemudian kita lapah kulit dia, kita buang apa isi perut dia, kemudian daging tu akan dibawa dan akan digantung di kawasan-kawasan tempat akan diagihkan daging, ya. Tuan-tuan biasa tengok pun, kalau yang tak biasa tengok tu confirm datang pukul 1 ambil dagingnya. Tapi kalau yang biasa ni, yang biasa tolong JK yang dibagi kumpulan lembu ni, lembu 1, lembu 2, lembu 3, dia akan tengok cakuk tu, akan cakuk daging di atas, kemudian dia ambil daging-daging untuk dibagi 1,5 kilo seorang. Maka ketika itu yang Nabi SAW melihat gambaran yang cukup menyayat hati. Apa dia? Wa rajulun qaimun tadi, pemuda yang berdiri tadi, innahu yudkhiluhu fi shidqi hatta yablugha khafa,
Pemuda yang berdiri tadi dia memasukkan pencakuk di sebelah pipi mulut orang yang sedang duduk itu. Lalu ditarik tuan-tuan, tarik sehinggalah tembus di arik belakang ni. Allah. Oh, anak siapa tu? Dimasuk pencakuk tadi, dia elan. Dia biasalah dia ada elan TV, ada elan kan. Dia masuk pencakuk dalam mulut, kemudian ditarik sampai tembus ke arik belakang ni. Maka Nabi bila tengok macam itu, tuan-tuan, Nabi rasa ngeri, cukup menyayat hati. Kemudian bila mana tuan-tuan pemuda tadi meraung kesakitan sebab kerana ditarik masuk pencakuk sampai ke belakang tembus, maka tak sudah kat situ, kemudian diambilnya lagi tuan-tuan ya, pencakuk yang dikeluarkan di belakang tengkuk sebelah kanan ini, lalu dimasukkan pula di sebelah kiri. Lalu ditarik sampailah terkeluarnya tuan-tuan ni pencakuk itu di alik belakang ni. Bila mana ditarik tersebut, yang di sebelah kanan ni kembali elok. Macam itulah yang Nabi tengok. Bila dah terkeluar di sebelah kiri ni, maka pemuda yang berdiri yang pegang pencakuk dimasuknya belah kanan pula, pakcik oi. Ditarik sampai keluar di alik belakang ni, yang belah kiri pula elok. Sampai bila Nabi tengok tak berkesudahan yang dilakukan oleh orang yang berdiri yang memegang pencakuk daripada besi tadi. Maka ketika itu Nabi tak sampai hati, lalu Nabi tanya kepada dua orang pemuda yang bawa pimpin Nabi menuju ke Ardil Muqaddasah. Lalu ditanyakan kepada mereka, "Mahadha?" Apa ni? Nabi nak tahu apakah yang berlaku sekarang ni. Maka dua orang yang bawa Nabi dan pimpin tadi dia kata, "Intalik, jom kita pergi tempat lain. Ini bukan destinasi kita. Destinasi kita menuju ke mana? Di bumi Palestin, ila Ardil Muqaddasah tadi." Maka ketika itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tak dapat Nabi menerima jawapan daripada dua orang pemuda tadi. Lalu Nabi disinggah dan dipaparkan gambaran yang kedua yang juga perkara itu menyayat hati ya. Nabi tengok, kalau tadi seorang yang sedang duduk, kali ini Nabi tengok rajulin multaji'in 'alal khafah, ada seorang lelaki yang terbaring, yang duduk baring kat situ. Wa rajulun qa'imun 'ala ra'sihi, kalau tadi ada orang yang berdiri, tapi kali ini tuan-tuan orang ini berdiri di atas kepala orang yang sedang baring tu ya. Betul-betul tepat. Tadi Nabi tengok dia pegang pencakuk daripada besi, tetapi kali ini Nabi tengok bifihrin aw sakhratin, pemuda yang berdiri tadi dia memegang ketulan batu. Fihrin ni batu lepeh, dalam bahasa Arab fihrin ni batu lepeh. Kalau sakhrah ni kira batu bulat. Kita kata batu yang muat-muat tangan kita ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sehingga Nabi tengok pemuda yang memegang batu tadi tuan-tuan ni, bila mana ada sahabat yang sedang berdiri, apa yang dia buat? Yang berdiri tadi tuan-tuan, dia membaling batu tersebut sampai ke arah muka orang yang sedang baring tadi, sehingga menyebab tuan-tuan batu tersebut tuan-tuan ya, menyebabkan muka tadi pecah. Orang yang sedang berbaring tadi pecah. Jadi bila kata pecah ni, maknanya tak nampak rupa hidung dah, tak nampak rupa mulut dah. Yang hanya tengok tuan-tuan muka tu kira ada kepala saja. Dan Nabi kata bila mana dibaling tuan-tuan sehingga menyebab pecah muka tersebut, batu tadi dia bergolek. Bergolek lah, gedeg-gedeg. Gedeg-gedeg tu tak ada dalam hadis ni. Saya bunyi supaya tuan-tuan tak tidur. Tapi kalau tidur nak buat macam mana? Tidur je lah. Gedeg. Lalu Nabi bila tengok tuan-tuan batu pemuda tadi yang baling tu, baling batu sehingga menyebabkan batu bergolek, pemuda yang baling tadi dia pergi kutip balik batu tersebut. Maka dalam masa dia kutip, dia patah balik tuan-tuan muka wajah tadi orang yang nampak tuan-tuan cerebih muka dia, kembali elok. Dia ada hidung, dia ada mulut, dia ada telinga, dia ada pipi. Lalu Nabi tengok berulang kali yang dilakukan oleh orang yang berdiri tadi, sehingga dibaling tuan-tuan pecah muka kawan ni.
Kemudian batu tadi golek, gedeg-gedeg, dia pergi ambil, patah balik, elok balik muka tu. Sampai bila? Sampailah Nabi SAW timbul rasa nak tanya kepada dua orang lelaki yang membawa Nabi menuju ke Ardil Muqaddasah. Lalu Nabi pun bersuara, Nabi tanya kepada dua orang lelaki tersebut, man hadha, wahai dua orang lelaki, siapa pula ni? Yang pertama pun kau tak cerita lagi siapa golongan ini. Yang kedua pun siapa pula yang diuji macam ini, yang diazab sebegini. Maka ketika itu dua orang lelaki tadi, dia berkata kepada Nabi, qala intalik, jom kita bertolak, ini bukan destinasi tujuan kita malam ini. Maka ketika itu Nabi kita Muhammad SAW bertolaklah dan diiringi oleh dua orang lelaki tersebut. Kemudian Nabi dipaparkan gambaran yang ketiga. Gambaran yang ketiga, Nabi dibawa ila saqabin misli tanur. Nabi dibawa dan Nabi tengok, tuan-tuan ya, ada tanur ni maknanya kita katakan sebagai ketuhar. Tahu ketuhar? Orang ibu-ibu dia masak kek ya, dia akan masukkan dalam oven atau panggil ketuhar. Bahasa Melayu ketuhar. Yang kita sebut oven tu bahasa orang putih kan. Jadi bila masuk dalam tanur, tetapi yang Nabi pelik, tanur ini dia tak macam ketuhar di dunia. A'lahu dhayiq wa asfaluhu wasi'. Ketuhar tersebut dia punya sifat dia, tuan-tuan ya, a'lahu dhayiq, dia punya atas kecil, kemudian wa asfaluhu wasi', dan di bawahnya, tuan-tuan, luas. Maknanya dia lebih kurang macam bentuk kon gitulah. Kan? Jadi biasa ketuhar kat rumah kita tu dia sama panjang sama lebar kan. Dia tengoklah, kalau mahal sikit tu mungkin besar sikit. Kalau yang 299 yang tak tahulah brand pun, tak ada orang surat khabar kan. Tapi tak apa, yang penting dapat bakar kek pun jadilah kan. Yang tu mungkin murah sikit. Ni tapi ni pelik ni, ketuhar ni dia agak lebih kurang macam ni lah ya. Maknanya di atasnya sifatnya kecil dan di bawahnya, tuan-tuan ya, besar, kata Nabi SAW. Yang Nabi tengok dalam ketuhar tersebut, yatawaqqadu tahtahun nara, di bawahnya ada nyalaan api ya. Dan nyala ni, tuan-tuan, sehingga Nabi tengok ada sekelumpulan manusia yang diletakkan di dalam ketuhar yang panas tersebut ya. Maka setiap kali, tuan-tuan, api itu marak, maka mereka ini irtafa'u hatta kada ay yakhruju. Mereka yang duduk dalam ketuhar yang pelik ini, dia akan panjat untuk mengeluarkan diri mereka daripada kepanasan yang berada dalam ketuhar tersebut. Maknanya dia pun nak lari ya. Bila semua pakat manjat, bila semua pakat sampai ke atas, sengaja Allah Ta'ala padamkan api tersebut, dan mereka yang duduk di atas dah hampir nak keluarkan diri mereka daripada ketuhar tersebut, dah rasa macam selesai kot kepanasan itu. Maka ketika itu mereka semua pakat turun belaka. Bila turun, Allah Ta'ala pun irtafa'u, angkat balik api tersebut, sehinggalah berulang kali, tuan-tuan, naik turun, naik turun, naik turun. Allahu Akbar. Dan Nabi tengok yang duduk dalam ketuhar tersebut adalah di kalangan rijalun, lelaki-lelaki, wanisaun, dan begitu juga bukan sekadar jantina lelaki, tetapi ada juga jantina daripada perempuan-perempuan. Maknanya dua golongan ini Nabi tengok. Tetapi yang paling Nabi tak sanggup tengok dalam keadaan urratun, mereka ini tidak memakai walaupun satu helai kain untuk menutup tubuh badan mereka. Ketika itu Nabi SAW tertanya-tanya. Kalau dua perkara tadi pun tak tahu lagi, kemudian ditambah pula perkara yang ketiga lagi lah, Nabi SAW tanya siapa pula golongan ini. Maka Nabi dalam hati kecil Nabi tu, Nabi pun tanyalah kepada dua orang lelaki yang bawa Nabi, pimpin Nabi menuju ke Ardil Muqaddasah, ma hadha, ni apa cerita ni bro? Istilah kita macam tu lah, berapa faham ya? Apa cerita ni? Maka kata dua orang lelaki tadi, intalik, jom kita pergi. Ni bukan tempat destinasi kita. Maka ketika itu Nabi SAW pun dibawa pergi. 3 persoalan yang belum dijawab ya. Maka ketika itu, tuan-tuan, Nabi
ditambah lagi dengan satu tayangan Nabi melihat tuan-tuan ala nahri middam, satu tasik tuan-tuan yang sifat dia kemerahan pada airnya. Air dia tak macam warna macam tasik kita di kundang, tasik biru namanya. Dia tak macam tasik kenyir. Air dia bukan sifat warna tu, tapi sifatnya warna dam, warna merah. Maknanya air itu air daripada darah. Ketika itu Nabi SAW melihat rajulun qa'imun ala wasatin nahri. Nabi tengok di sana ada satu kepulauan kecil, yang mana ada seorang pemuda yang sedang berdiri di tengah-tengah tasik tersebut, di kepulauan kecil tersebut. Dan Nabi tengok juga tuan-tuan di pesisiran tasik tersebut, di pinggiran, kita kata di daratan tadi, di tengah-tengah tasik ni, di daratan ini ada seorang pemuda, seorang lelaki, yang mana dia tuan-tuan duduk tunggu dekat situ. Tetapi yang Nabi tengok kali pertama, tangan dia ada pencakuk daripada besi. Yang kedua Nabi tengok ada batu. Dan yang ketiga Nabi tengok tuan-tuan pemuda dalam keadaan mereka yang dalam keadaan berbogel, tidak berpakaian. Yang keempat Nabi tengok yang duduk di pinggiran tasik tersebut, dia memegang hijarah, maknanya batu juga. Ketika mana tuan-tuan pemuda di tengah-tengah tasik tadi, dia duduk seorangan, dia cuba nak menyeberangi daripada kepulauan tersebut untuk sampai ke tepi-tepi tebing tadi. Maka yang duduk di tepi tasik tadi tuan-tuan, yang memegang batu tadi, apa yang dia buat tuan-tuan? Maka dia membaling batu tersebut sehingga Nabi kata dia kena pada wajahnya, sehingga tercampak pemuda yang dah berenang hampir kat berapa kilometer tadi kembali ke tempat asalnya, maknanya di pulauan kecil di tengah tasik tadi. Allahu Akbar. Ni habis semua ni tuan-tuan. Maknanya baling ini bukan baling yang kita kata baling yang manja-manja, bukan ya. Baling manja ni macam mana tuan ya? Baling manja ni macam kalau kita pergi pampir tu, pampir. Tuan-tuan tak bisa pergi pampir masjid yang selalu pergi kan. Dulu lah waktu kita kecil dulu kan. Waktu kami kecil-kecil tu mana ada hiburan macam sekarang kan. Anak-anak kita hiburan sekarang yang siapnya. Dulu mana ada yang siap hiburan kita. Kalau hujung-hujung minggu, kalau tempat tu dia ada fanfare, itulah pergi kan. Jadi kalau orang pergi pampir ni, dia ada macam baling-baling tu, baling manja, target hadiah tu. So kan. Tapi pemuda yang duduk di sini di tebing ni, dia bukan baling-baling manja tau. Dia baling menyebabkan pemuda yang dah berenang hampir nak sampai ke tepian tadi, terpelanting sampai ke tengah kelautan tasik tadi. Allahu Akbar. Maka ketika itu baginda Nabi SAW tertanya, apakah situasi ini pula? Maka ditanya kepada dua orang lelaki tadi, ma hadha, apa pula ni? Kali pertama pun tak dapat jawapan, dua tak dapat, tiga, dah empat ni gambaran apa benda yang berlaku ni, aku semua tak tahu. Cerita saya, cerita. Maka kata Malik, dua orang lelaki tadi tuan-tuan, dia kata apa? Intalik, jom kita bertolak, ini bukan tempat kita. Maknanya Nabi dalam keadaan dipaparkan empat paparan yang cukup menyayat hati, yang mana yang dipaparkan ini berdasarkan kepada azab-azab yang akan dikenakan kepada hamba-hamba Allah Ta'ala di alam selepas daripada kehidupan dunia. Maknanya alam ini alam kubur yang akan berlaku. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhi daripada azab kubur. Amin. Kalau tadi Nabi dipaparkan ya, berkenaan dengan situasi yang cukup menyayat hati, tetapi kali ini Nabi ditenangkan sehingga Nabi SAW dibawa menuju ke satu tempat, iaitu Raudatil Khadra dalam hadis kita ni. Nabi dibawa terus menuju ke Ardil Muqaddasah. Nabi ditapaparkan kali ini sampai di satu tempat yang disebut Raudatul Khadra, kebun yang hijau. Maknanya kebun yang hijau ni tuan-tuan, taman-taman. Nabi tengok cukup indah tempat tersebut. Fiha syajaratun azimatun, dalam taman tersebut dia ada sebatang pokok besar. Wa fi asliha syaikhun, dan juga tuan-tuan berhampiran dengan pokok tersebut dia ada syaikhun. Syaikhun ini dalam hadis ini membawa maksud seorang yang tua. Baik itu dalam bahasa Arab, istilah Arab ni syekh ni dia ada tiga makna.
Pertama, syekh yang memang banyak ilmu. Macam kita belajar kat Universiti Azhar, doktor-doktor sana dia tak panggil doktor, dia panggil Syekhul Azhar. Maknanya orang ni memang alim betul ni. Syekh yang kedua, dia ni tak banyak ilmu, tapi dia orang kaya. Macam mana orang-orang yang ada kat UAE, Arab Satu, Qatar, Doha, semua kaya-kaya belaka tu. Yang kalau mereka pakai pakaian mereka sekali pergi, tuan-tuan pergi semayang kat 5-6 ribu tu, bajunya dengan minyak wangi mahal. Baik tu orang Arab, kalau kita pergi umrah kadang-kadang kita rasa pelik tuan-tuan ya. Dia pakai minyak wangi tu sampai boleh bertahan lama tu. Saya bawa jemaah, kita tahu, kita kadang-kadang tengok bau, dia punya bau tu sampai kita tanya-tanya lah. Tapi cakap dalam bahasa Arab, tanyalah, dia pakai minyak apa ni? Dia kata dia pakai misk. Misk ni maknanya minyak kasturi. Dia bawa keluar dalam poket dia. Saya kata syuf. Syuf ni maknanya bukan syuh. Syuh tu halal kucing. Syuh ni maknanya nak tengok syuf. Dia pun bawa keluar daripada poket dia, bawa keluar botol kecil ya tuan-tuan. Botol kecil. Ni kata ni misk, ni hadha misk. Yang ni dia kata guna kasturi. Kita pun tanyalah berapa harga dia. Berapa harga ni minyak ni? Dia kata harga dia 1,200 rial. Allahu akbar. Ni besar ni. Dan dia pakai tuan-tuan bukan banyak sangat macam kita pakai. Dia pakai letak sikit, kemudian dia gosok, dia letak kat bawah leher ni, kemudian dia calik kat baju. Boleh tahan kadang-kadang sampai kat sebulan pun boleh. Dia tengok bau badan lah siapa yang pakai tu. Bayangkan, kita beli juga kasturi je ya, tapi kasturi kita tak tahan. Kita beli Maidin 3 botol 10, mana nak hilang? Tak tahan 3 botol 10 kan. Calik-calik kat kereta, keluar-keluar, masuk pintu, hilang baunya. 3 botol 10. Kasturi juga kan, tapi dah dicampur. Demo ni orang kaya ya. Sebab itu syekh yang kedua maknanya orang kaya. Dan syekh yang ketiga dalam bahasa Arab tuan-tuan dia sebut orang tua. Syekh. Sebab itu saya tak suka orang panggil saya syekh. Syekh Jalil, tak suka, nampak sangat aku tua kan. Padahal 38 muda lagi kan. Dia sebut tadi nanti rahmat Allah Ta'ala sekalian, dalam hadis ni Nabi dibawa, Nabi tengok satu tempat yang cukup tenang bagi diri Nabi. Apa dia? Nabi dibawa ke taman yang sifatnya hijau. Macam kita duduk kapek kita hijau, tenang sangat ya. Tu tengok kawan-kawan tenang kan. Kata tenang, tertidur pun ada, tenang sangat tu ya. Tidur, tenang lah tu ya. Syukurlah. Baik tu kalau setengah orang kan, kadang-kadang tu saya kawan saya lah, dia cerita ya. Datuk, ada seorang datuk ya, dia berkawan dekat Kajang tu. Dia mengadu kat kawan saya ni, ustaz ni. Dia kata, ustaz saya ni, ustaz buatlah air sikit, saya dah beberapa hari susah tidur ni ya. Baik tu tuan-tuan ya, walaupun kaya tapi Allah tarik nikmat tidur. Maknanya duit tu tak boleh nak beli apa yang disebut dengan tidur tu ya. Dia bagi tahu kat kawan saya suruh buat air. Kawan saya pun buatlah air. Tak apalah Datuk, kalau Datuk tak boleh tidur juga, esok maghrib esok ikut saya pergi kuliah. Pergi kuliah kan. Dia bawa lah Datuk ni pergi kuliah. Datuk waktu dia tengah kuliah tu tuan-tuan, dia pun tak tahu Datuk tu duduk kat mana. Dia cari-cari tiang sana tiang sini. Rupanya tuan-tuan habis kuliah solat isyak, Datuk tu ucap terima kasih lah kat dia banyak-banyak ustaz. Sebab malam ni dia dapat tidur. Rupanya nak tidur senang dalam majlis ilmu punya ya. Jadi sebab itu tuan-tuan tenang ya. Nabi bila tengok suasana macam tu, Nabi akan rasa tenang. Maka Nabi tengok juga bukan setakat ada orang tua, tetapi Nabi SAW melihat sibyanun yal'abuna. Ada di kalangan budak-budak ataupun kanak-kanak ni yang sedang yal'abun, maknanya sedang bermain-main. Itu biasa. Budak-budak memang tuan-tuan, dia mana saja tempat dia bukan kira. Kalau jumpa kawan 2-3 orang, mulalah 4 kali 100. Itu biasa. Mana-mana masjid pun macam tu kan. Tu tak pelik lah kalau 5-6 tahun kalau berlari kat belakang tu biasa. Itu perkara biasa ya, 5-6 tahun. Tapi kalau 50-60 tahun duk lari kat belakang, itu luar biasa lah, kena halau ni. 5-6 tahun biasa kan. Jadi sebab itu Nabi SAW melihat pula tuan-tuan, ada seorang pemuda qarib min syajarati,
seorang lelaki yang duduk berhampiran dengan pokok yang besar tersebut, baina yadaihi narun, di antara tangan dia tuan-tuan dia memegang obor-obor, apa kita sebut, api lah, dia pegang api. Maka ketika itu baginda Nabi SAW dibawa naik tuan-tuan ya ke atas pokok tersebut. Dalam keadaan bukan setakat naik, Nabi dibawa masuk ke dalam satu lubang. Fa'adkhalani, kata Nabi, aku dibawa masuk, dan dalam tempat tersebut ya, aku tidak pernah melihat waktu di dunia betapa indah dan cantiknya seperti mana yang telah dipaparkan aku pada malam ini. Nabi masuk, wow, amazing. Kalau kita orang kata terkejut lah, tak pernah aku tengok macam tu ya. Baik, itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ketika mana Nabi SAW masuk di kawasan tersebut, Nabi kata, lam ara qat ahsana minha, aku tak pernah lihat secantik yang hari ini aku melihat keadaan di tempat ini. Maka ketika itu Nabi melihat yang terdapat pada kawasan yang cantik tadi adanya rijalun, iaitu lelaki-lelaki, syuyukhun, ada di kalangan orang-orang tua, tok-wan dan opah-opah ya. Syababun, begitu juga Nabi tengok para pemuda-pemuda. Wanisaun, dan Nabi tengok juga wanita-wanita. Wasibyanun, kemudian Nabi tengok tuan-tuan kanak-kanak. Maknanya semua lapisan peringkat umur ada di tempat yang Nabi dibawa masuk pokok yang pertama ini. Maka ketika itu Nabi tak lama duduk kat situ, Nabi dibawa keluar, kemudian Nabi dibawa naik lagi. Fasa'ida biya syajara fa'adkhalani daran hiya ahsan wa afdalu minha. Tapi kali ini Nabi dibawa masuk tuan-tuan di satu tempat yang lebih cantik lagi tuan-tuan daripada tempat yang pertama yang cantik tadi. Kata Nabi, ahsan wa afdalu minha, baik dan amat terbaik dan amat cantik berbanding daripada tempat yang aku lihat kali pertama tadi. Tetapi kali ini Nabi tengok tuan-tuan yang duduk di kawasan tersebut adalah syuyukhun, yakni orang-orang tua, lelaki, dan juga syababun, iaitu pemuda-pemuda, itulah di kalangan orang lelaki. Dia tak semua ada lapisan masyarakat ataupun lapisan umur, tak ada kat situ ya. Ketika itu Nabi SAW pun bertanyalah kepada dua orang lelaki tadi. Faqult tawaftu mani lailata fa akhbirani amma ra'aitu. Nabi kata, wahai dua orang lelaki, aku dah dibawa merata tempat ni. 4 benda yang aku tengok cukup menyayat hati. 2 tempat ni cantik. Cerita apa sebenarnya nak sampaikan ini. Maka 2 orang pemuda tadi yang bawa Nabi tadi, dia kata apa? Qala na'am. Kalau begitu wahai Muhammad, baiklah, saya akan cerita. Pertama yang kamu lihat, amma ra'aituhu yushaqu sidquhu fakazzab yuhaddisu bikizbatin fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Nabi SAW diberitahu, ada pun yang pertama yang kamu melihat ya, mereka yang dimasukkan pencakuk di sebelah kanan, kemudian ditarik sampai terkeluar di belakang tengkuk, kemudian dimasuk belah kiri, ditarik sampai terkeluar di belakang tengkuk, dan sebelah kanan ni kembali elok. Kata 2 orang lelaki tadi, dikata, wahai Muhammad, itulah di kalangan mereka pendusta ya. Dia suka bawa cerita-cerita tak betul ya. Dan bukan setakat itu saja, fitnah dia sampai jadi viral satu dunia dengan pantas. Tuan-tuan bayangkan peristiwa yang berlaku yang dilihat oleh Nabi ni tuan-tuan, teknologi pada ketika itu tak ada ya. Tapi dia boleh cerita masa depan. Pantas dia tuan-tuan, tidak sepantas zaman fitnah yang berlaku pada zaman Nabi. Hari ini kita mudah, baik kita boleh sebarkan, mudah-mudahan jariah. Tetapi kita risau benda yang kita sebar yang tak pasti, takut-takut tak sahih, negatif, maka tuan-tuan akan tanggunglah kita dosa jariah. Na'udzubillah. Inilah pendusta yang akan dikenakan azab tuan-tuan. Dibawa cerita yang tak betul sehingga tuan-tuan berita tersebut tersebar ke seluruh dunia, dan azab tersebut akan dikenakan sampailah hari kiamat nanti. Allahu akbar. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhi daripada sifat ini. Amin ya rabbal alamin. Muhammad
Kali kedua yang kamu tengok ya, kamu tengok seorang pemuda yang berdiri di atas orang yang tidur ngering tadi, yang dibaling batu sehingga kepecah kepala otak dia tu ya. Itulah manusia yang apabila Allah Subhanahu wa taala pilih dia, allamahullahu al-Quran, beri kelebihan kepada dia untuk memahami ilmu Al-Quran, hafal Quran, memang tahu siluk beluk tentang Quran. Fanama anhu bil laili wa lam ya'mal fihi bin nahari yufa'alu ila yaumil qiyamah. Mereka ini kata Nabi SAW, kata dua orang lelaki tadi, kata mereka ni lalai dengan arti kata tidak beramal dengan apa yang mereka belajar berkenaan dengan Quran itu. Mereka biarkan ya hafalan hilang begitu saja. Maka orang inilah yang akan dikenakan azab sampai dipecah kepala. Tuan-tuan ya, ini mengingatkan kepada kita para hafiz Quran ya, supaya ingat, bukan senang tuan-tuan kita nak jadi orang yang dapat syafaat Quran ni. Itu kita dah sebut pertemuan yang lepas. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut bahawa kalau kita nak dapat syafaat pada hari kiamat, syafaat Quran ini, dia pertama sekali kena belajar baca Quran. Yang kedua, faham apa yang kita belajar, apa yang kita hafal, yang kita baca. Dan yang ketiga, kita kena beramal dengan Quran. Jadi sebab itu tuan-tuan, orang yang menghafal Quran yang tak beramal dengan Quran, ini azab yang akan dikena, pecah kepala dia tuan-tuan ya, sampailah hari kiamat nanti. Allahu akbar. Nauzubillah. Jangan pula kita fikir alhamdulillah siap baik tak hafal Quran. Jangan macam tu lah kan. Salah faham lah kan. Jadi ada hadis yang lain pula kan. Mereka yang hafal Quran ni Allah haramkan api neraka daripada membakar jasad tubuh badan dia. Sebab apa? Dalam diri dia ada Quran. Dan begitu juga orang yang ada Quran ni, dia boleh tarik syafaat mak ayah dia untuk masuk dalam syurga. Sebab itu kalau anak-anak kita nak pergi hafal Quran, jangan halang. Bagilah peluang dia hafal Quran sekali pun. Kita bayar je lah kan. Sebab kenapa? Anak yang ada generasi Quran ni, yang hafal Quran ni, saya tengok tuan-tuan, walaupun dia tak belajar macam mana anak-anak kita yang belajar tingkatan 1 sampai tingkatan 4 dalam di SMK Kota Damansara ya, dia tak belajar macam tu. Tapi bila keputusan di SPM fast track tu, dia boleh dapat keputusan SPM 45A. Allahu akbar. Nampak Allah Ta'ala bagi kelebihan ni ya. Orang yang banyak hafal Quran ni mudah urusan dia, dapat 45A. Ada yang sampai straight A pun ada, subhanallah. Sebab apa? Dalam diri dia ada Quran. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ada 3 lagi tuan-tuan yang saya nak sebut pada malam ni. InsyaAllah kita berhenti sekejap ya. Boleh? Berhenti sekejap. Saya pun risau juga sebab arahan kat sini kuliah maghrib dia hanya akan masuk isyak saja. Kan nak berhenti? Berhenti? Sambung lepas azan. Baru seorang, yang lain semua berhenti, nampak tak? Kita berhenti sekejap, lepas kita sambung sikit lagi sepanjang. Wallahualam.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan sidang muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Jadi tuan-tuan, sebelum kita berhenti ada kita menyebut tentang mereka yang dikenakan azab di alam kubur sehinggalah hari kiamat. Yang kedua adalah gambaran mereka yang menghafal Quran hal keadaan mereka tidak beramal dengan apa yang dihafalnya. Maka kesan dia tuan-tuan akan terjadi ketika mana di alam kubur nanti. Inilah azab dia, dibaling batu sehingga pecah kepala berulang kali lelaki tersebut. Jadi yang ketiga, Nabi tengok di kalangan lelaki dan perempuan yang duduk dalam ketuhar yang besar tadi dalam keadaan tidak memakai pakaian. Maka Nabi SAW diberitahu dua orang lelaki tadi itulah manusia yang hidup di dunia, lelaki dan perempuan yang mana mereka ni hidup di dunia melakukan perbuatan zina. Dah kahwin cari yang haram, suami dah ada isteri dah cari isteri perempuan yang lain, isteri yang dah berkahwin zina dengan kawan sekelas waktu zaman sekolah rendah dulu. Jadi perkara ini menyebabkan mereka akan diazab sampai hari kiamat, akan dipanah kemudian dinaik di atas untuk melepaskan diturun balik. Macam itulah keadaan. Na'udzubillah min zalik. Yang ketiga, Nabi tengok pemuda yang dibaling tuan-tuan di tengah-tengah tasik tadi. Maka ketika itulah Nabi cerita mereka inilah hidup di dunia memakan harta riba dalam dunia, dengan erti kata mereka menjamah makanan ataupun rezeki yang tidak patuh syariah, syubhah dan juga haram. Na'udzubillah. Sebab itu kita kena adil dan kena ada tuan-tuan sifat jujur, amanah kepada mereka yang mengusahakan amal tafiz dan anak-anak yatim sebagainya. Kita risau takut fitnah kita sampai bukan setakat dunia fitnah, sampai ke alam barzah pun tak lepas selesai kita punya hukuman sebab kerana kita memakan perkara-perkara yang syubhah ini. Na'udzubillah. Dan yang kelima, yang terakhir sekali yang Nabi tengok tuan-tuan ialah tadi tempat yang cukup menyayat hati, tapi kali ini Nabi dibawa Raudatil Khadra, satu taman yang hijau, dan Nabi tengok semua manusia ada dalam tu. Termasuklah Nabi tengok ada seorang tua yang duduk di batang pokok yang besar itu. Maka itulah Khalilullah, ialah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Adapun yang kedua yang Nabi tengok kanak-kanak yang sedang berpusing-pusing main di batang pokok tersebut. Maka diceritakan bahawa itulah kanak-kanak yang takdir dalam hidup dia tuan-tuan, hidup dari dunia tak lama, 2-3 minggu meninggal dunia. Ni kita panggil anak syurga. Sebab itu anak-anak syurga ni disebut bahawa esok ketika mana dibangkit ke semuanya manusia pada hari kiamat, mereka ni akan minta pada Allah Ta'ala, wahai Tuhan, aku hidup di dunia tak dapat kasih sayang daripada mak aku, dapat 2-3 hari saja, 2-3 minggu. Kalau boleh dengan sifat yang ada pada diri kamu, sifat pengasihani, kau berilah peluang kepada aku untuk aku tagih kasih sayang daripada mak ayah aku, untuk aku dapat layanan daripada mereka. Allah kata, kalau begitulah wahai anak, kau pergi cari mak ayah kamu. Ditarik tuan-tuan mak ayah masuk dalam syurga. Itu kalau kawan-kawan kita yang diuji tuan-tuan ni, kematian anak ni kita sabarlah, sebab ni anak syurga yang boleh tarik mak ayah masuk syurga. Yang ni memang kalau anak tu memang ditakdirkan mati 2-3 minggu lah. Jangan salah faham. Ada orang kebetulan pula kat rumah memang ada anak 2-3 bulan, dicekik je anak tersebut. Tu cari pasal namanya. Naka dululah awak. Yang ni memang takdir, memang 2-3 hari meninggal dunia sebab kerana faktor ajar. Dan Nabi tengok lelaki yang duduk pegang bara api, siapa dia? Kata dua orang lelaki yang bawa Nabi tadi, itulah malaikat Malik yang jaga api neraka Allah Ta'ala. Maka Nabi dibawa masuk tuan-tuan, tempat yang pertama tu ada lelaki, ada perempuan, ada tuan, ada opah, semua dalam tu, budak-budak, pemuda, pemudi, semua ada dalam tu. Nabi tanya, siapa pula? Maka ketika itu diberitahu, inilah Raudatul Salihin, taman-taman orang-orang yang soleh.
Yang mati mereka tuan-tuan Allah tempatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik-baik, maka kesudahan inilah tempat mereka. Maknanya semua, mudah-mudahan kita semualah, amin ya rabbal alamin. Cuma Nabi dibawa masuk yang kedua, Nabi tak tengok semua wanita, cuma Nabi tengok adalah syababun wa syuyukhun, pemuda dan juga pak tuan-tuan yang ada. Dan Nabi tanya, siapa dua orang tadi? Kata dua orang lelaki tadi, itulah mereka yang ditakdirkan dalam hidup mereka, Allah gelarkan mereka mati, sanggup berjual diri mereka kerana Allah. Allah beli dengan ambil nyawa mereka ketika mana dalam peperangan. Maknanya mereka ini golongan syuhada, orang yang mati syahid. Maka ketika itu tuan-tuan ya, dua orang lelaki tadi siapa yang bawa Nabi tu, mereka memperkenalkan diri mereka kepada Nabi SAW. Muhammad, ana Jibril, akulah malaikat Jibril. Wa hadha Mikail, ini adalah Mikail. Tapi bukan inilah, saya cuba menjadi ya. Maknanya ditunjuk yang bawa seorang lagi belah kiri ni, inilah malaikat Mikail yang jaga pintu rezeki. Farfa ra'sak, diminta kepada Nabi, kau angkat kepala kamu jap. Farfa tu kata Nabi, aku pun mengangkatlah kepala aku, dan aku melihat ke atas. Ketika mana aku melihat seolah-olah di atas kepala aku tu macam ada awan ya. Misla sahab ya, macam awan. Ketika itu aku melihat dalam awan tersebut cukup cantik ya. Apa yang Nabi tengok tuan-tuan ni ya, satu rumah yang cukup cantik. Dan ketika itu kata dua orang malaikat Jibril dan Mikail, hadza manziluk Muhammad, inilah rumah kamu. Inilah rumah kamu. Bila Nabi dengar tengok tuan-tuan ni, itu rumah Nabi. Nabi tak sabar-sabar, Nabi kata, da'ani adkhul manzili. Kalau begitu hampirkanlah aku dengan rumah aku. Aku nak masuk. Tuan-tuan, rumah baru, rumah cantik pula, siapa yang tak suka? Macam kita kan kadang-kadang beli rumah kan, rumah tu tak ada lagi 2-3 tahun 4 tahun baru siap. Bila developer panggil tuan-tuan untuk ambil serah kunci, sonok kita dah plan dah hari tu nak masuk rumah, kira nak buat doa selamat dulu, tapi prepare dah siapa yang kita nak cari di caterernya, kemudian siapa yang nak kita nak buat bakar kambingnya. Biasa kat Kota Damansara makan kambing kan, makan kambing. Kita dah plan lah. Sebab apa? Seronok nak masuk rumah baru. Kalau lagi seronok, ada orang rumah baru lagi seronok, lagi excited kan. Jadi sebab itu Nabi kita Muhammad diminta supaya dimasukkan dalam rumah tu. Maka kata dua orang malaikat tadi, innahu baqiya lakal umrun, sesungguhnya Muhammad, kau ada masih lagi beberapa baki umur yang kamu kena selesaikan dulu. Sebab tempoh ajar kamu belum selesai lagi di dunia ni. Lan tastakmilhu falaw istakmaltahu ataita manzila au kama qala. Maka kalau kamu dah selesai kehidupan kamu di dunia, umur kamu dah memang sampai tahap kamu, kehidupan kamu di dunia ini saja umur kamu, maka bila mati saja kamu akan diserahkan rumah ini, kunci ini akan diberikan kepada kamu, maka tidak pada orang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam hadis yang tuan-tuan dengar tadi adalah mengisahkan tentang bagaimana azab yang Nabi SAW menceritakan, yang antaranya sisaan azab kubur yang akan dikenakan kepada mereka-mereka yang derhaka, hidup di dunia berada dalam kemurkaan Allah, na'udzubillah. Tuan-tuan ya, mudah-mudahan kita berdoa pada Allah dengan kita beramal dengan ta'awuz arba'ah. Doa ta'awuz arba'ah ialah minta Allah jauhkan daripada 4 benda. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kan? Sebelum kita bagi salam, maka Nabi biasa baca doa ni. Ya Allah, jauhkan aku daripada fitnah api neraka, azab api neraka. Jauhkan aku daripada fitnah kubur, dan jauhkanlah aku daripada fitnah hidup dan kematian, dan jauhkanlah aku daripada fitnah al-masih dajjal. Wallahu alam. Sekadar itu dulu tuan-tuan pada malam ini ya. Insyaallah mudah-mudahan untuk bulan hadapan kita akan sambung lagi membicarakan tentang hadis-hadis yang Bukhari ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu rahimahullahu taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat buat diri saya khususnya dan umumnya pada tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Wallahu alam. Sekadar itu dulu, mudah-mudahan apa yang baik semuanya daripada Allah, yang lemah kelemahan daripada diri saya sendiri. Aku luka di hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
What's this?